Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Itu muka surat 7. Kata Musannif, hadhihi ay al-mustahdaratu fi zihni. Itu dah artinya. Munabbihatun ala isti'dadi li yaumil ma'adi. Ay ala ta'ahhubi liajli waqti ruju'i ila Allah Ta'ala. Fa inna minha ay munabbihati ma yakunu masna ay zawjaini wa minha ma yakunu thulasi ila tamamil asharati wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyarata al-akhbaru khamsatun wa arba'una wal bawaqi asarun. Wa ana al-ana uridu tabaruka bi ityani hadisaini syarifaini jalilaini. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia belah ihsan dia semata, masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah, dia masih hidup dengan kita dan berikan berbagai nikmat yang kita tak perasan kan, dan tak sedar tu datang daripada dia. Syukur dia masih hidup dengan kita, bagi pendengaran pada kita, penglihatan pada kita, diberi kita boleh bernafas lagi, boleh bercakap, ada akal yang sempurna, boleh ada kederat pergerakan, ada kehendak pula untuk bergerak mencari tempat majlis yang membawa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semua tu dengan limpah kurnia belah ihsan dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, kehendak yang berterusan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Nasaih Ibad yang memang kita nak baca dia pada hari Jumaat dan Sabtu malamnya, maksudnya malam Sabtu, malam Ahad, 2 malam ni insya-Allah. Jadi kita dah sikit sebanyak bicara ataupun baca daripada kitab ni, mukadimah dia dengan bismillah, selawat dan salam. Dia nak mula masuk ke kitab dia lah. Kata dia hadhihi, ni kata dia. Ni benda ni apa? Ni kalau tengok dalam kurungan tu, munabbihatun ala isti'dadi li yaumil ma'ad, adalah perkara-perkara untuk menyedarkan manusia di atas persiapan untuk hari kembali. Jadi ni tu dia tunjuk apa? Kaedah kita baca kitab, ni antara kaedah untuk cari musyarun ilaih, apa yang ditunjuk oleh pengarang dengan dia kata ni kan? Kerana kita duk baca kitab ni, nisbah dia menulis kan? Biasanya kalau dia menulis, dia tulis mukadimah dulu, lepas tu baru dia nak buat isi. Tentulah apa yang isi kitab dia nak tulis tu semua dah ada dalam gambaran akal fikiran dia. Mesti macam tu lah kan? Orang nak mengarang ni, dia bukan baru cek idea, tapi dah ada benda dia nak tulis daripada awal hingga akhir. Apa yang tergambar, terlintas tu, dia mula tulis. Ni kata dia, hak dia nak tulis ni. Jadi ni tu apa dia? Ai. Kalau kita belajar nahwu,
Ai ni dipanggil ai tafsiriyah, untuk menafsir hadhihi tu, ni tu nak tunjuk ke apa? Ai al-mustahdaratu, iaitulah asal terjemah kata dia yang hadir di dalam fikiranku. Al-mustahdaratu yang dihadirkan ataupun yang terhadir fi zihni, dalam akal, dalam fikiran, dalam ilham, itulah kalau bahasa kita. Jadi apa yang ada dalam fikiran dia yang dia nak tulis ni, kata dia adalah munabbihatun, adalah beberapa perkara yang menyedarkan. Ala isti'dadi li yaumil ma'adi, atas persiapan untuk hari kembali. Jadi apa yang dia akan isi dalam kitab ni, kalau kita baca, insya-Allah jadi satu kesedaran dan menyedarkan kita untuk bersedia untuk bersedia setiap masa untuk boleh balik ke sana dalam keadaan selamat sejahtera. Ini tukut bahasanya. Jadi ni peringatan-peringatan diberilah. Memang kita nisbah nak hidup ni perlu pada peringatan-peringatan macam ni. Atas dia sebut munabbihat ni, maksudnya munabbih pada nabbaha yunabbihu tambihan fahuwa munabbih. Munabbihun wa zakar munabbah. Kita memang perlu pada munabbih. Apa munabbih ni? Orang yang nak sedarkan kita di atas apa yang kita lalai dan tak ambil peduli. Cuma perkataan munabbihat ni kita jarang dengar lah. Kalau dengar pun kita dengar ada orang duk ngapai Quran, ada pertandingan Quran, bila ada orang tukang soal, nanti kalau orang baca Quran tu salah, ada apa? Ada fatih, ada munabbih. Bisa dengar? Tak bisa dengar tu, tak bisa dengar orang ngapai Quran tu. Oi. Memang ada kan? Ada fatih, ada munabbih kan? Munabbih, nak sebut munabbih tu lah kan? Siap. Itu saya secara panjang pula. Jadi apa yang dia nak tulis ni untuk bekal balik hari waktu kita nak kembali. Terdekat kembali ni mati ya. Memang dah mula untuk proses kembali tu, bangkit semula pada kubur. Jadi maksud isti'dad yaumil ma'ani ay alat ta'ahhub. Dia munabbihat alal isti'dad ay alat ta'ahhub. Kalau asal bahasa Arab ta'ahhub tu maksudnya berbekal. Li ajli waqti rujuk, kerana waktu nak balik ke Allah Taala. Dalam tu bahasa dia tu kan. Pasal bila kita balik Allah Taala? Bila nak balik Allah Taala? Bila balik Allah Taala? Bila boleh balik? Pasal ajal maut bukan dalam tangan kita. Cuma zaman lah ni ada orang tertentu je dia boleh sebut 10 tahun lagi ramai orang akan kena penyakit stroke. Yang tu dia macam Tuhan ni tu. Tak faham tu dah siapa saya sebut tu kan. Ramai orang akan kena penyakit kanser dalam tempoh 5 tahun yang terdekat. Macam mana dia boleh buat anggaran gitu? Pasal ubat yang dia bagi tu memang pada adatnya boleh mampuskan orang. Satu, dia boleh cerita macam tu. Kadang ajal maut ni bukan urusan kita. Tapi dia boleh cerita. Ramai orang akan mati terkejut. Ramai lagi orang akan bunuh diri. Macam mana dia boleh buat ramalan begitu? Dia ni spot toto ke apa? Maknum ai. Pandai-pandai buat ramalan ni. Ramalan pula dia bukan ramalan nombor ekor. Dia ramal apa? Dia ramal orang hidup ni. Ramai kena stroke, ramai kena kanser. Macam mana dia boleh tahu ramai yang kena kanser? Pasal dia bagi dah sebab-sebab kanser tu. Tengok dicocok lah. Sikitlah saya sebut bab tu. Tak faham dengar saya khabar kan. Pasal bab mati ni, kalau ikut mati semua. Dalam ketentuan Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh mendahulu dan kemudian kan. Tapi atas saya bicara ni apa? Dan orang tu duk bicara tu siapa? Pasal dia bicara atas jalan sabab. Atas faktor-faktor adi. Allah Ta'ala memang dia nak matikan atas hak dia. Dia nak matikan, nak hidupkan. Tapi biasanya dia ada tanda-tanda mati. Dia ada istilahnya amarat. Sihat pun ada tanda-tanda sihat. Betul tak? Sakit pun ada tanda-tanda sakit. Mati pun ada tanda-tanda mati. Walaupun begitu ada orang tak ada tanda pun tapi mati. Memang ada. Tapi ghalibnya ada tanda. Orang suka pun ada tanda suka. Orang benci pun ada tanda benci.
Orang faham pun ada tanda faham, orang tak faham pun ada tanda tak faham. Itu kan, memang macam tu kan. Orang baik ada tanda baik, orang jahat ada tanda jahat. Walaupun baik dan jahat ni semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala, dalam ketentuan Allah Ta'ala. Mana kita boleh kenal ya? Kita memang tak kenal hakiki, tapi ada alamat yang boleh dipaham. Jadi saya sebut atas faktor tu lah. Jadi dia nak sebut tambih ni, nak bagi kita sedar untuk supaya kita boleh balik ke Allah Ta'ala. Balik ni terdekat sekali bila? Mati ya. Dan bila nak mati? Bila-bila boleh mati. Satu atas kita belajar bab panjang angan-angan ni, tu yang nak buat apa pun tutup, insya-Allah. Jadi satu amalan patutnya tu, supaya sentiasa sedarkan kita apa kita nak buat ni, apa dia? Insya-Allah. Apa maksud insya-Allah? Jika Allah Ta'ala kendaki. Apa maksud jika Allah Ta'ala kendaki? Dengan apa yang aku nak janji ni, memang aku nak buat ni, antara lah ni dengan apa aku nak buat tu, bila-bila masa aku boleh pergi. Itu maksud insya-Allah tu. Insya-Allah ni bukan nak menunjukkan kata kita ni ada kuasa, subhanallah, bukan macam tu. Jangan buat bodoh itu. Insya-Allah ni pun bukan saja-saja seronok sebut insya-Allah tak. Insya-Allah ni fokus dia dalam bab akidah, nak menunjukkan kita dengan apa benda yang kita duk janji masa akan datang tu, tak ada satu pun, tak ada sedetik pun, tak ada sesaat pun yang benda yang nak berlaku ke depan tu dalam genggaman kita dan kekuasaan kita, dalam ketentuan kita, dalam keputusan kita. Tak ada satu pun. InsyaAllah. Nak dapat akidah macam tu. Yang tu yang kata nak dapat iman kita dengan Allah Ta'ala. Jadi dia nak bagi peringatan ni supaya boleh dapat kedudukan macam tu. InsyaAllah. Bayang tengok orang boleh khatam kitab ni, lepas tu amal pula, dapat pula iman macam tu. InsyaAllah. Tapi jangan tak tahu, bukan senang. Sebab iman ni dia boleh naik turun. Mengaji ni, duduk majlis ni macam mana? Senang tak iman? Senang tak? Masa tak bersedia tak untuk mati, betul tak? Masa nak taat gila punya, betul tak? Keluar lagi habis. Satu perlu tambih. Satu, saya ni selalu baca kitab tauhid, fiqh, tasawuf, jarang baca kitab-kitab macam ni. Tapi dah ada keperluan dan rasanya kena baca juga. Lagipun kitab ni jarang orang baca. Kitab ni baca kat pondok-pondok ya. Kita baca pergi lah, bagi orang lain dengar apa antara kitab-kitab yang baca kat pondok ni. Pasal ulama kita dia tulis, selalunya mereka tak tulis saja-saja, semua ada maksud. Dia ada hikmah, ada rahsia, ada matlamat, ada cita-cita yang dia nak supaya kita berjaga-jaga, supaya jangan tersesat daripada jalan dia. Baik. Jadi dia nak tulis ni untuk sedarkan supaya kita boleh berbekal untuk balik ke Allah Ta'ala. Bahasa dekatnya matilah. Fa inna minha, dan dia kata sesungguhnya, fa tu kalau ikut fa fasihah. Jadi kau nak cerita apa dalam bab peringatan ni? Kata dia fa inna minha ay minal munabbihati, sebahagian daripada munabbihat ni, maksudnya perkara-perkara yang aku nak sedarkan ni, dia kata ma yakunu musanna. Saya tak berapa baca hak Rumi tu, saya baca Arab tu, saya terjemah. Tuan-tuan tengoklah, saya seronok baca hak Arab tu kan. Saya baca hak Rumi tu, dia jadi ganggu sikit bahasa dia dengan bahasa saya. Jadi kalau tak faham saya baca Arab tu, jeling kerling dalam mata. Tapi saya nak baca hak Arab tu, siapa boleh tengok Arab, telan Arab tu, telan lah. Dia kata sebahagian daripada apa yang dia nak bagi peringatan ni, ma yakunu musanna. Dia kata barang, perkara-perkara yang yakunu, bukan musanna, silap saya baca tu. Ma yakunu masna, itu baca. Masna. Kalau kita baca Quran, kita perasan ada perkataan masna ni. Uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Seumpama tu juga. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Masna. Apa makna masna? Dua-dua. Thulas, tiga-tiga. Ruba', empat-empat. Jadi dalam peringatan dia nak beri ni, ada yang disebut dua perkara yang Allah Ta'ala suka, dua perkara orang Ta'ala tak suka. Misal dua perkara Rasulullah suka, dua perkara Rasulullah tak suka. Dua perkara boleh bawa celaka, dua perkara boleh bawa bahagia. Dua perkara musuh zahir, dua perkara musuh batin. Ni saya buat misal. Saya lama tak jumpa kitab ni.
tak ingat saya apa benda yang disebut. Tapi antara benda dia sebut ni ada yang kalau dua nanti bab dia bab masna, dua. Tapi semua nak bagi peringatan untuk bekal. Wa minha, dan kata dia sebahagian daripada benda yang dia nak sebut ni, munabihat ni, ma yakunu sulasi. Barang maksudnya kata-kata yang dia adalah sulasi. Istilah sulasi dia wazan fu'al. Wazan fu'al dengan maf'al ni makna dia sama. Dia maksudnya dia menunjukkan perkara tu berulang-ulang. Kalau salasah 3, tapi sulasi 3. 3. Satu kau dalam Quran sebut malaikat ni uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat ni ada yang ada sayap masna. Apa makna ada sayap masna? Ada malaikat yang sayap dia 2. Ada malaikat yang sulas. Apa maksud dia? Sayap malaikat tu ada yang 3. Ruba', apa maksudnya? Ada malaikat yang sayap dia 4. Fahamlah kita satu uslub bahasa Arab kan. Maksudnya format wazan maf'al dan fu'al tu sulas, ruba', khumas. Bentuk macam tu lah bahasa dia. Sudas, sudus lain, sudas, suba', suman, tusa', usyar. Dia atas wazan fu'al. Kalau atas wazan maf'al, masna, maslas, marba', makhmas, masdas, masba', masban, matsa', mash'ar. Ma'syar, sorry. Apa maksudnya? Ma'syar sama dengan usyar. Apa maksudnya? 10. Tusa', matsa', apa maksudnya? 9. Baik. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ila tamamil asyarah, sehingga kepada sempurna 10. Maksudnya nanti ada yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last kali 10. Dan kalimah bahasa Arab pun memang wazan di atas maf'al dan fu'al ni dia hanya ada sampai tangkap angka 10. 11. Tak ditemui dalam kalimah bahasa Arab yang 11. Paling kuat, paling jumpa banyak 10. Dan tak ada, kalau 10 mungkin guna kalimah lain. Saya tak tahu, saya bukan orang Arab, tapi sepanjang duk belajar dalam kaedah-kaedah bahasa ni, yang ada kaedah wazan maf'al dan fu'al ni hanya sampai tangkap 10. Siap. Dan dia kata wa jumlatul maqalat, kata dia keseluruhan kata-kata yang nak jadi peringatan supaya kita boleh berbekal untuk hari nak balik, nak berbekal, bersedia sentiasa untuk mati ni, mi'atani wa arba'a asyarata. Mi'atani 200, arba'a asyarata 14. 214. Wa arba'a asyarata. Ditulis apa? 240. Penterjemah pun kadang lena kat kan. Sorry, saya kena kabar dia nanti. Bukan 240. Mi'atani 200, mi'atun 100, mi'atani mi'at. Arba'a asyarata. Satu kanan terjemah tu tak boleh pakai. Boleh faham saya cakap apa? Satu terjemah nak kena tahu Arab juga kan. Kau nak kena kencing Orang kata, saya kata 214, dia kata 240. Ni kitab kata 240. Kau tengok terjemah, aku tengok Arab. Itu depan mata kita tengok kan. Tapi perkara ni kita bertanggung. Dia faham tu, faham, tapi tangan dia tulis 40 kan. Pasal kadang-kadang memang macam tu. Fikiran lain, tangan lain, betul. Memang macam tu ke sama sentiasa. Ada juga berlaku kadang tersilap, tak synchronize, tak matching dalam ni dengan ni, betul. Bercakap pun kata saya suka, tak suka, silap lah kan. Ada yang istilah sabqul qalam, ada sabqul lisan, ada terlajak juga kan. Ada terlajak. Yang ini pun ada terlajak, tu tulis tepi.
Sepatutnya bukan 240 tapi 214. Tengok dia sebut betul tak? Kata dia al-akhbaru khamsatun wa arba'un. Kata dia akhbar, selalunya kalau istilah akhbar ni khabar hadis hadis-hadis semua ada khamsatun wa arba'un. Apa khamsatun wa arba'un? Khamsah 5, arba'un 45. Betul ditulis tu. Khabar-khabar 45, betul? Dan bakinya asar. Dia tak sebut berapa, tak tahulah, kita nak hitung tu. Saya ingat dia tak sebut. Boleh kita kira bagi cukup tak cukup. Wal bawaqi, kata dia yang baki, selebihnya asar. Itlaq dalam ataupun disebut perkataan asar ni kalau dalam ilmu hadis, mustalahat, perkataan-perkataan ulama, tak dikatakan asar, dia adalah perkataan-perkataan sahabat. Dengan istilah ilmu hadis yang tu dipanggil hadis mauquf. Kalau hadis yang memang sabdaan Rasulullah, yang tu dipanggil hadis marfu'. Kalau perkataan tu penghujung dia al-qail, orang yang bercakap tu, yang mengeluarkan perkataan tu, berapa, 2, 2, 3, 3, 4, 4 tu, yang tu adalah sahabat, dia yang keluarkan perkataan tu, yang tu dipanggil, kalau atas nama hadis, dia bukan hadis Nabi, dia dipanggil hadis mauquf. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin, dipanggil hadis mauquf. Jadi asar ni adalah perkataan-perkataan sahabat. Misalnya Sayyidina Abu Bakar dia kata apa? Aku suka 3 perkara, aku tak suka 3 perkara. Siapa yang kata? Sayyidina Abu Bakar kata, perkataan dia. Yang tu dipanggil asarus sahabah. Kalau Rasulullah kata, aku suka 3 perkara, aku tak suka 3 perkara, itu dipanggil hadis Nabi SAW. Kalau Rasulullah dipanggil khabar, hadis. Kalau asar, perkataan sahabat. Satu lagi, perkataan tabi'in. Kalau atas istilah yang tu dipanggil hadis maqtu'. Hadis marfu', hadis yang apa-apa perkataan yang Rasulullah kata. Rasulullah sabda begini. Kalau sahabat cakap macam ni, hak tu dipanggil mauquf. Kalau tabi'in kata macam ni, yang tu dipanggil maqtu'. Istilah. Macam mana maqtu'? Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Ada orang apa yang saya boleh tanya. Kalau semua tak apa, saya pun tak apa nak ingat tu. Jadi kalau ada yang sandar pada tabi'in, misalnya tabi'in siapa? Perkataan Sufyan As-Sauri misalnya, dia kata apa? Hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil qud ila an tamut. Wih, sedap perkataan dia tu. Siapa cakap tu? Yang sebut tu adalah tabi'in. Maka dipanggil hadis maqtu'. Ambil lah sambil-sambil tu kan, walaupun bukan wajib apa tu. Tapi kita tahu pengistilahan ulama. Baik. Kalau Melayu mudah lupa, tu apa? Marfu' ke, mauquf ke, maqtu'. Itu merapu. Melayu mudah lupa. Macam mana pun ada juga kata-kata hikmah daripada orang, tapi atas istilah tak ada lah kan. Kata-kata hikmah, kata-kata pujangga, kata-kata madah, macam tu lah kan. Madah, pujangga, macam tu lah istilah-istilahnya. Tapi kadang-kadang merepit je kan. Nak merepit tak merepit, kena ngaji syariat banyak-banyak lah kan. Kaedah tauhid macam mana, fiqh macam mana prinsip-prinsip falsafah kehidupan dalam macam mana. Oh, tu banyak benda kena belajar. Baru kita nak boleh menilai cakap orang ni betul ke tak betul ke. Dan kata pengarang ni, wa anal ana, aku sekarang ni uridu tabarruka. Jadi dia dah janji, dia dah tulis apa dalam kitab dia ni,
Semua ada 214 maqalat. Dan aku kata dia nak at-tabarruk, nak mengambil berkat, aku nak bertabarruk bi ityani hadisaini, dengan mendatangkan dua hadis syarifaini yang mulia, yang jalilaini, yang hebat kedua-dua hadis tu. Jadi dia nak ambil berkat dengan sebut dua buah hadis. Jadi sebelum nak mula sebut dua-dua tu, nak sebut dua hadis Nabi SAW. Sikit bicara tahu mana? Tan tabarruk. Boleh ke tabarruk? Tabarruk ni kaedah kita ahli sunnah wal jemaah tak ada masalah tabarruk. Saya tak pakai tabarruk. Saya baru ni ada dapat kesempatan melihat beberapa khazanah Nabi SAW. Antaranya dia orang bagi saya pegang tongkat Rasulullah. Saya pun ambil ridak, saya bukan ambil ridak ni sapu. Buat apa? Tongkat tu sapu. Buat apa? Tabarruk. Boleh tabarruk dengan asar Nabi. Boleh. Kaedah kita ahli sunnah wal jemaah tak ada masalah. Pasal kita memang dari sisi kaedah dan bahkan ada akidah kita, orang yang baik-baik, kalau kita duduk dekat dengan dia pun ada tak akan ada kesan baik kat dia. Memang macam tu lah kan. Memang macam tu kan. Saya nak sebut prinsip munasabah. Betul ke ada prinsip tabarruk ni dan berlaku ke dalam keliling kita? Memang berlaku, bukan saja tabarruk. Kalau orang jual minyak wangi, kalau kita tak pegang minyak wangi pun, kita duduk dekat orang jual minyak wangi, wangi tak kita? Tak percaya pergi duduk dekat asap tengok. Kita tak duduk atas api tu, tapi asap tu ada ada tek kuda tu, bakar tek kuda tu. Bakar tek kuda. Dan duduk sebelah tu. Sekali hang pun bawa tek kuda, duduk sebelah, bawa tek kuda kat kau. Pasal apa? Bukan pergi duduk atas tu kan. Tapi masuk masjid pun awak bawa tek kuda ni. Kuda duduk sebelah. Tak faham tu dah. Bawa tek arnab pun ada. Contoh lah, ada arnab tu tengok berapa ratus ekor ada. Bukan 2-3 ekor. Saya sebut arnab tu bukan 2-3 ekor. Nah, demo ni tak payah dah. Ada orang duk ingat saya sebut arnab tu, anak kita ada 10 ekor, 20 ekor. Mari tengok. Tu dia. Tu pun tak banyak mana, ada banyak lagi. Apa nak cerita ni? Memang betul maksudnya kan. Walaupun kita tak duduk dekat tahi, tak berselumuh dengan tahi, tapi duduk kat tahi ada kesan tahi. Duduk dekat minyak wangi ada kesan minyak wangi. Duduk dekat orang baik-baik dapat kesan baik. Duduk dekat mak ganja nanti orang panggil mak ganja walaupun tak isap ganja. Duduk tempat orang baik-baik dengan majlis ulama, kita pun orang kata, "Oi, kau duduk majlis ulama." Akan ada satu kesan yang baik kat kita. Duduk tempat baik dapat kesan baik, duduk tempat tak elok jadi kesan tak elok. Jadi kalau ada benda baik-baik tentu akan dapat kesan baik. Kalau ada benda-benda tak baik dapat kesan tak baik lah. Jadi kesan daripada Rasulullah benda baik lah. Tambah pula yang ni kita memang yakin bukan jasad saja baik, tapi batin ni pun baik. Bukan sebarang kan. Cuma ada pahaman-pahaman puak tertentu tu, puak-puak nama apa? BBBB belakang. Hak tu lah, hak tu pening semua tak boleh. Kaedah kita dimenangkan tabaruk. Hatta tabaruk dengan orang soleh tu yang antara sampailah ni ada syariat tabaruk ni apa? Dapat anak macam mana? Pergi cari orang soleh, buat apa? Istilahnya tahnik. Tahnik tu apa? Bawa air ke Zamzam, tak pun bawa buah kurma, tak ada pun bawa je pergi kat dia. Air liur dia tu kan. Pasal orang baik-baik ni mulut dia kena sebut benda baik-baik kan. Baca kitab, Quran, hadis, selawat, zikir. Ambil kurma juah pula tu kan. Tamar Nabi pula, mai pada Madinah pula tu, contoh pula. Makan bismillah. Makan pun dengan tauhid, makan pun dengan nama Allah, makan pun dengan sedar Allah bagi rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mulut, lagi dia letak gosok kat langit-langit budak lah. Dihisap. Buat apa ni? Macam mana kalau boleh mulut tu guru tu macam tu, anak aku pun esok macam tu kak. Tapi jangan bagi orang isap okok. Esok dia ni isap okok, anak aku isap okok kak. Ni isap ganja. Bagi kat orang soleh. Bagi orang baik-baik. Nak gosok kepala pun sama, cari orang baik-baik gosok kepala. Jangan bagi mak ganja gosok kepala. Esok kaki ganja tu. Itu pun pasti ke? Taklah pasti, tapi dia ada kesan. Ada kesan. Bukan bagi kesan ni Allah Ta'ala ke? Oi, tingginya makam. Memang bagi kesan Allah Ta'ala.
akidah memang kena mengaji tu, tak boleh berubah langsung. Tapi kita belajar ni apa? Proses sabak musabak yang dibenarkan dalam syarak. Tu kita duk bicara tu. Kalau pahaman bibi tu, dia tak boleh. Bid'ah belaka. Khurafat belaka. Sikitlah sana. Nak sebut apa? Tabarruk tu. Boleh. Kita tak ada masalah tabarruk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Baik. Jadi dia nak bertabarruk dengan mendatangkan dua hadis yang mulia. Jadi sebelum apa-apa buat main hadis dulu. Tu pun saya sebut tadi, istilah akhbar tu biasanya sebut khabar tu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang umum juga dipakai oleh ulama kita, sebut khabar dia bukan perkataan Nabi. Tapi perkataan sahabat pun dipakai juga, yang ni adalah khabar. Ada tempat-tempat yang dipakai macam tu. Kita tengok, saya pun dah lama tak semak ngaji tapi tak semua simpan dalam kepala. Lama tak berhati pula tu. Lalu pun seingat saya lalu kitab ni sekali je. Waktu tak buka-buka lah. Tak dan tu nak ngaji. Masa kalau zaman duk ngaji dulu, ngaji tutup kitab tu, khatam tutup terus, tinggal baca kitab lain pula. Tak dan nak tengok. Pasal apa? Banyak sangat pelajaran nak kena belajar. Ni saya mengaji dulu, ni buka balik. Dulu buka mengaji, ni buka mengajar. Baik. Mana dia hadis tu? Fal hadisul awal. Maka hadis yang pertama, kata dia, ajazani bihi al-alama Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami thumma al-Madani Al-Hanbali wa huwa ibnu Uthman ibnu Abbas ibnu Uthman ibnu masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Jadi hadis ni hadis kudusi ya. Saya tak baca terjemah tu kan. Nak baca tak? Baca kita tengok Rumi ditulis tu. Hadis pertama ni kata dia mengijazahkan aku oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami. Maksudnya dia orang Syria. Kemudian Al-Madani Al-Hambali. Dia ni duduk di Madinah. Al-Madani. Dia mazhab Hambali. Yang mana dia adalah Ibnu Uthman bin Abbas Ibnu Uthman daripada para syekhnya, dan dia pula ambil daripada syekh-syekh dia dalam keadaan bersambung. Syekh-syekh dia, cuma syekh tu dia tak sebut siapa, dia sebut zaman dia ni dua ulama besar ni dia sebut nama, sambung kepada Abu Dzarr Al-Ghifari. Siapa Abu Dzarr ni? Salah seorang daripada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Dzarr Al-Ghifari kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia riwayatkan daripada Tuhannya azza wa jalla. Jadi kalau Rasulullah kata ni daripada Allah azza wa jalla, maksudnya hadis ni istilahnya dipanggil hadis qudsi. Kalau Rasulullah sebut dengan perkataan dia sendiri, yang tu hadis nabawi. Kalau turun daripada Allah, kalau datang daripada Allah Taala melalui Jibril, yang tu dia kata ja'ani Jibril qal. Yang tu qala Allah Taala, tu firman, itu Quran. Sedikitlah istilah-istilah macam tu. Qala Ta'ala, firman Allah Taala. Jadi atas nama hadis ni hadis kudusi. Jadi hadis kudusi ni apa? Dia adalah perkataan yang disebut oleh Rasulullah, yang dia ambil faham tu langsung daripada Allah Ta'ala, tapi dengan perkataan Rasulullah sendiri, tanpa berwasilahkan Jibril. Itu hadis kudusi. Kalau hadis Nabawi, memang Rasulullah sebut dengan perkataan dia tak sandarkan pun kata yang ni kata Allah Ta'ala. Tak. Memang dia yang keluarkan perkataan tu. Innamal a'malu bin niyat. Misalnya, dia sebut. Dia tak kata, qala tabaraka wa ta'ala. Dia tak kata macam tu. Dia tak kata itu. Dia yang kata. Yang tu dipanggil hadis Nabawi. Jadi dalam hadis kursi itu kata macam ni, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum
Uhdikum tu ni baca. Ni pun lama-lama tak sebut ni. Baris ikut kita punya i'rab. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni uksikum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum. Ya ibadi innakum, saya baca dulu. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu daf'i fatanfi'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi milki syai'a. Fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fasa'aluni fa'u'ti kulla insanin mas'alatah ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mukhitu idza udkhilal bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Masyaallah. Jadi dia datang ke hadis ini bukan sebarang, tapi dia nak menunjukkan prinsip khasnya dengan kita nak ambil manfaat daripada kitab yang dia karang ni, prinsip-prinsip nasihat dia. Dan bagaimana dengan apa dia sebut nanti, dengan itu kita akan sentiasa sedar dan nak berbekal, dan apa bekalan yang dia nak beri itu. Dan kalau andai kata apa yang kita cari tak dapat, nak buat macam mana? Kalau dapat, buat macam mana? Lebih kurang macam tu. Jadi dia sebut hadis tu bukan sebarang, walaupun ni hadis pertama, nanti ada hadis kedua, tapi dia punya prinsip dan falsafah dia datangkan dua hadis ni sangat besar. Tengok terjemah dia tulis, kata dia, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan zalim ke atas diriku. Allah Ta'ala memang mustahil ada apa-apa nama zalim pada dia. Jadi zalim ni apa? Zalim ni meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Tu takrif zalim, wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, tu zalim. Allah Ta'ala mustahil ada apa-apa nama zalim pada dia. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, ay wa ma rabbuka bidhalimin lil abid. Tak ada satu perkara pun kezaliman Allah Ta'ala buat pada hamba dia. Allah Ta'ala antara sifat dia adlu. Dia bukan adil, tapi keadilan. Tak ada apa yang dibuat melainkan semua je adlu. Jadi Allah Ta'ala memang tak akan ada apa-apa zalim atas diri dia. Kalau nisbah dia buat manusia, tak akan ada dia buat manusia atas nama apa yang dikena ke atas manusia atas nama dia zalim. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Dan aku jadikannya haram sesama kamu. Dan Allah Ta'ala kata, aku pun haramkannya, nya tu zalim tu, aku pun haramkan juga zalim atas diriku. Dan ni saya baca terjemah lah, pasal panjang sangat lagi, hilang panduan pula kan. Aku haramkan zalim tu sesama kamu. Jadi kat kita pun kena belajar, kena mengajilah apa yang dipanggilkan zalim. Istilah zalim ni atas kategori ulama, ada zalim diri sendiri, ada zalim dengan ketuhanan, zalim dengan kerasulan, zalim sesama manusia, zalim dengan haiwan. Ada istilah-istilah zalim tu kan. Zalim dengan pemilikan,
Semua tu kalau mengaji panjang bab tu. Yang dia sebut semua ni dengan apa yang dia akan bagi nasihat 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 tu supaya sampai ke 10, 10 apa tu. Kita insya-Allah faham dan dengar nasihat dia, peringatan dia beri ni, insya-Allah kita tak akan buat kezaliman nanti. Kalau kita tunaikan semua apa nasihat dia beri. Kita banyak buat zalim. Banyak. Lagi kita belajar, kita akan lagi faham banyak sangat zalim yang kita buat. Satu antara doa-doa yang disuruh kita baca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa tu ada riwayat hadis rasanya sebut kentaan tu. Maksud dia apa? Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang sangat banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Mengakuilah kan, kita telah banyak buat zalim. Ada benda yang kita sedar, ada yang tak sedar, banyak benda kan? Jadi apa kaedah dia? Mengakuilah buat zalim banyak. Baik, tu pun syarah tu panjang lagi. Baik, jadi Allah Ta'ala pesan dia punya panduan bagi kat kita apa? Dia haramkan kita buat zalim, maka janganlah kamu zalim menzalimi. Sekalipun kita dizalimi, kita tak dibenarkan untuk membalas dengan zalim. Yang tu pun syarah panjang tu kan. Satu banyak perkara yang ajar dalam syarat, walaupun orang buat jahat, kita disuruh balas baik. Cuma nak boleh buat tak buat tu lah. Siapa yang kalau orang buat jahat kat dia, kita bahasa ke kita ni, kita lah kalau orang buat jahat kat kita, satu kemuliaan yang sangat tinggi akhlak apa dia? Walaupun orang buat jahat kat kita, kita boleh balas kebaikan. Itu adalah satu ketinggian akhlak yang akhlak itu ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada seluruh nabi-nabi dan rasul. Kata ahsin man asaa ilaika. Rasulullah pernah kata, kamu buat baiklah pada orang yang buat buruk pada engkau. Rasulullah dia bukan cakap je, tapi itu perangai dia. Orang nak bunuh dia macam mana? Dia tak ada pula, kau nak bunuh aku, kau tengok dia, aku dapat engkau, aku lanyak, aku ganyang kau. Dia bahkan orang yang sangat bengis nak bunuh dia, dia jumpa dengan penuh sifat kasih sayang. Kalau boleh orang tu, kalau boleh masuk Islam jadi orang baik, taat pada Allah Ta'ala. Dia punya perasaan lain tu, tak macam kita lah. Tapi Rasulullah itu prinsip dia. Baik. Jadi kita tak dibenarkan zalim menzalimi antara satu sama lain. Cuma kalau kata nak balas, kita dibenarkan balas mengikut kaedah syarak yang dibenarkan kita untuk balas. Yang tu kena mengaji. Yang tu yang sebut dalam Quran, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Siapa yang buat zalim, buat jahat atas kamu, kamu balaslah bimisli ma tada alaikum, dengan seumpama kejahatan, kezaliman yang dibuat atas kamu. Bahasa sangat umum. Apa maksud misli tu? Kena ngaji syarak elok tu. Apa seumpama tu? Satu ada istilah bunuh dibalas bunuh kan? Al-ain bil ain wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun wal juruha qisas. Biasa dengar qisas kan? Bunuh ada hukum balas bunuh. Kalau dia tetak sampai luka, nampak tulang, apa yang boleh balas balik, apa yang tak boleh balas balik, ada detail dia lah. Kena ngaji lain lah tu. Saya sebut tu, saya syarah tu sehari. Yang tu yang kena ngaji banyak. Macam mana pun di atas kaedah asal yang sebut, janganlah zalim menzalimi. Jadi antara zalim tu maksudnya apa? Jangan kita buat zalim atas diri kita, dan jangan kita menzalimi orang lain. Tu maksud dia, jangan zalim menzalimi. Kat kita pun kita tak benar, Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala tak benarkan kita menzalimi diri kita, dan Allah tak benarkan untuk kita menzalimi orang lain. Menzalimi diri kita macam mana? Sepatutnya tidur kita tak tidur, tu zalim juga. Pasal ada istilah tuntutan jasad kita yang dikena rehat, kita tak bagi rehat, zalim. Nanti merana esok orang lain kita.
Itu yang sepatutnya tidur dia tak tidur. Zalim juga. Saya buat misal mudah ya. Ada juga orang yang sepatutnya tak boleh tidur tapi duduk tidur, mengaji pun tidur. Yang ni pun zalim juga. Sepatutnya tak tidur tapi tidur. Zalim juga. Boleh faham kot saya tu buat apa kan? Jadi kena faham apa benda tu. Jadi kalau kita faham tu banyak tak benda zalim kita buat. Bab tidur, bab makan pun. Tak makan langsung sampai mati. Oh itu zalim besar. Islam mencampak diri dalam kebinasaan. Ni jarang nak ada tu. Yang ada macam mana? Makan sampai tak ada penyakit semua pasal makan. Kencing manis, darah tinggi, jantung, lemak, kolesterol, gaut. Oh. Punca siapa? Semua atas kita zalim diri kita. Satu jadi penyakit. Allah Ta'ala tak ada apa yang istilah dia buat kat kita zalim. Tak ada. Tu prinsip dah mesti pegang. Jadi kalau ada benda tak elok, apa masalah? Kita lah masalah. Bukan ada masalah lain. Kena COVID, siapa masalah? Kita lah masalah. Masalah apa? Tengok apa punca yang menyebabkan kena maksiat. Kena bala. Jadi bukan gaduh suntik orang. Apa punca bala tu? Judi, arak. Contohlah kan. Kubuk pangkat, kemasyhuran, tak peduli agama. Dah lah kena bala, buat bala satu lagi pula. Oh, semua sebab bala, mengundang bala tu pun saya syarah panjang ni tu. Dah ada orang tak suka dengar kalau kita sebut-sebut macam tu. Saya sebut macam tu layang tangin kan. Saya masuk menyelam sikit ke dalam sikit. Ramai terbakar wahai hamba-Ku, kamu semua sesat melainkan orang yang aku tunjuki. Kamu semua sesat melainkan orang yang aku tunjuki. Habis itu nak buat apa? Maka mintalah petunjuk dariku. Apa akan jadi? Aku tunjuki kamu. Jadi jalan nak dapat petunjuk macam mana? Minta Allah Ta'ala. Satu hal, tu prinsip. Allah jamin tak dia akan bagi petunjuk? Cuma dia nak bagi petunjuk, main malaikat Jibril lah kira. Tak. Prinsip dia memang berkenan kalau kita minta apa-apa yang kita nak minta, dia pun jamin. Kalau dia jamin nak petunjuk pun dia akan bagi petunjuk, cuma dia bagi petunjuk dengan jalan-jalan yang kita tak sedar bahawasanya yang tu Allah Ta'ala yang sebenarnya bagi petunjuk. Yang tu yang kena mengaji tauhid tu. Pasal banyak benda kita kadang kita minta, kita tak faham sebenarnya Allah Ta'ala telah berkenan dengan apa yang kita minta, cuma dia tak perkenankan masa tu, tu dia tak perkenankan tanpa wasilah, direct dia bagi. Tak. Biasanya atas pemberian dia beri semua bersabab, berkerana. Berkerana bersabab itulah kita tak reti nak pandang dia. Misal kita sakit, ya Allah sembuhlah penyakit aku. Kalau tiba-tiba hilang tu, sakit jadi sihat macam mana? Kita kata, ya Allah memang engkau lah penyembuhku. Betul kan? Tapi macam tu lah. Tak, dia tak bagi sembuh gitu lah. Nanti kita jumpa kawan, tak apa ada orang friend dengan kita, kena simpan macam mana? Jumpa orang ni, dia ada ubat, dia ada formula, dia pernah sakit macam ni orang ni. Dia bagi kita try. Makan baik. Siapa bagi sembuh? Allah. Itu antara Allah Ta'ala mustajabkan doa kita, yang dia bagi kita sembuh. Jalan dia jumpa kawan, sembang melalui bahan macam ni, ubat macam ni. Yap. Siapa bagi sembuh? Allah. Laluan dia makhluk. Sabab. Yang ni nak kena belajar bab tauhid ni. Walaupun ambil makhluk, walaupun jumpa makhluk, hati kita kenal khalik makhluk. Siapa cipta makhluk? Tu ngaji tauhid tu. Sebab bab macam ni, lagi orang yang faham bab tauhid, tak ada satu pun yang terasa yang seronok dalam hati dia, melainkan semuanya dia pandang daripada Allah Ta'ala belaka. Makhluk, dia akan dapat faham kedudukan makhluk. Makhluk tetap makhluk. Makhluk ni semua adalah sabab, dia adalah laluan saja untuk apa Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Tak ada apa yang Allah Ta'ala, yang dapat kat kita ni, melainkan semua Allah Ta'ala beri. Makhluk ni semua adalah laluan dan jalan, atau bahasa kita sebut adalah sababnya. Saya ngaji arwah Tok Guru Patih dulu, bahasa yang memang selalu dipakai, bahasa kampung Dia kata apa? Semua makhluk ni lalu Allah Ta'ala nak bagi kat kita.
Laluan Allah Ta'ala nak bagi kita. Yang bagi siapa? Allah. Kalau saya duduk pondok ni, mai orang ni bagi beras, mai orang ni bagi duit, yang ni bagi hantar kurma, yang ni bagi nasi lemak, yang ni bagi nasi ayam, yang ni bagi kuih tiaw, yang ni bagi ni bagi macam-macam orang bagi Siapa bagi? Laluan kau ni, laluan kau orang ni, laluan kau orang ni. Tauhid lagi betul. Tauhid lagi betul. Itu saya sebut pondok. Kalau tak pondok pun kita kerja kerajaan pun, siapa bagi gaji? Tengok majikan. Siapa bagi rezeki? Rezeki tu antaranya gaji tu rezeki kan? Bukan rezeki tu tahu-tahu turun dari langit, gelembuk jatuh tu. Tak. Tak ada apa yang dapat kat kita melainkan semua daripada Allah Ta'ala. Cuma laluan dia melalui menjanjikan. Dan jaga. Bila mai tu jaga. Ada yang halal, ada yang haram. Yang haram pun dapat juga. Dapat. Bila dapat tak boleh ambil. Kalau memang haram. Sekalipun untuk buat pondok. Kalau ada orang nak bagi buat misal. Tapi saya kadang-kadang saya pelik kau. Pasal ada iklan madrasah, sekolah, tahfiz, pondok. Dia kata sekalipun duit haram bagi kat kami. Oi, duit haram bagi mana boleh. Kalau ada lah tokek babi sekor lah seorang. Babi sekor lah. Tokek babi sekor lagi. Tokek babi datang. Dia kata, Haji mau kasih lu sama lu 1 juta. Kasih bikin ini pondok cantik-cantik Wah kasih 1 juta. Ni main mana ini tokek? Ini duit babi awak solat untung banyak Boleh ambil tak? Boleh ambil tak? Ada orang kata boleh. Tapi jangan buat makan. Jangan buat pondok. Jangan buat masjid. Buat apa? Pandai. Ramai orang cakap macam tu. Buat jalan raya. Mana boleh. Benda haram tu tak haram. Benda tu kalau ikut sekretar mengaji fiqah, duit haram kita tak boleh kita sendiri tasarruf dalam perintah. Tak boleh. Tetap haram, tetap haram. Benda haram ni nak buat macam mana? Baitul Mal. Sepatutnya dalam pengurusan pentadbiran negara, duit Baitul Mal ni dia ada sumber khazanah haram. Bila masuk Baitul Mal, kerajaan yang agih untuk buat jalan raya. Kerajaan aja yang boleh menggunakan duit-duit haram ni. Misalnya kan masuk senjata api ke, seludup ni kerajaan rampas. Kerajaan boleh guna tak senjata api? Kerajaan boleh. Kerajaan boleh. Ada orang bawa masuk duit daripada luar negara, dolar orang Amerika ke apa bawa masuk Malaysia, dapat rampas-rampas, kerajaan ambil jadi perbendaraan dia boleh. Kerajaan boleh, individu tak boleh. Kerajaan boleh. Ni kata dia bukan individu Ustaz, ni pondok, tahfiz, rumah anak yatim, tak boleh. Masa masyhur dalam kaedah fiqah kita yang boleh mengurus duit haram ni pemerintah, zu syaukah, orang yang ada kuasa. Pertubuhan-pertubuhan NGO ke, pertubuhan lain ke, selain daripada pemerintah tak boleh gunakan benda yang memang dia adalah mutlak haram. Itu masyhur sebut kitab fiqah. Walaupun itu pun masyhur sangat di kalangan kita ni. Bila duit haram macam mana? Jangan buat makan, jangan buat minum. Sambung. Mau jalan raya tak apa, buat tandas boleh. Saya dah sebut dah apa yang ulama kita dah sebut. Tapi pendapat tu masyhur sangat. Masyhur sangat. Kaedah kita, bila duit haram, kita nak ambil pun tak boleh. Pasal mana sah untuk orang tu pindah milik kat kita? Mana boleh? Kita kalau kita nak belanja, mesti sempurna milik kita baru kita boleh belanja. Boleh faham saya sebut apa? Sekalipun benda haram, sempurna milik kat kita baru kita boleh belanja. Bila terima duit haram, mana sempurna milik? Benda memang haram. Mana boleh belanja? Kalau belanja haram. Dari mana boleh kita guna? Nak guna, nak neutralize dia, mesti masuk Baitul Mal. Memang ada bab khas belajar, bab tu kena ngaji fiqh. Tak jumpa kitab fiqh, tak pernah lalu kitab, tak faham kita prinsip-prinsip tu. Saya lalu semua. Satu. Kaedah mana kan ni saya sebut itu. Tapi zaman ni tu saya kata saya pelik kot dia orang tak mengaji kot dia. Dia kata boleh kalau buat tandas apa-apa pakai duit riba. Tu baik bagi jadi alung lah. Bagi orang ni hutang 10,000. Setiap bulan bayar. Tak ada, kau ambil kereta kau, kau ambil rumah kau bayar lebih ni, dapat bunga macam ni. Jadi alung lah kita. Itu tak boleh buat makan, macam mana?
buat jalan raya. Bahkan ada orang faham macam ni. Jadi pihak-pihak yang ada istilahnya ada kuasa, yang dia ada kelulusan untuk bagi tanah, bagi lesen, bagi apa? Bagi projek. Kan ada orang bagi-bagi macam-macam yang bawah meja punya. Tak ada. Yang underground ni. Istilah kita yang ni panggil tumbuk rusuk tu. Rasuah lah. Dia kata, duit rasuah, macam mana? Macam mana? Tak boleh buat makan. Tapi beli rumah tak apa, tukar tayar kereta tak apa, sport rim kereta, aksesori kereta, tukar audio, pasang yang geduk-geduk-geduk-geduk. Tak apa. Pasal apa? Dia tak boleh makan minum. Quran pun kata wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan. Jadi kita bukan buat makan, kita beli rumah, tak apa. Ada orang menggunakan ayat Quran itu untuk berdalil untuk boleh ambil benda haram. Ya kan? Tak. Tak ada, tak sesat kalau ada orang syarah macam tu. Syarah. Dan ramai orang berpahaman macam tu. Saya punya experience jumpa dengan orang macam tu cukup ramai. Kat saya pun ada orang nak bagi, tapi saya tanyalah, dia kata duit ni tak apa elok Ustaz. Duit apa? Ni duit bunga dalam bank. Duit bunga tu macam mana? Dia ada simpan 100,000 dah 20 tahun. Adalah 5-6,000 duit dia dalam bank. Bank bagi faedah tu. Pada dia kata riba. Boleh tak saya bagi kat pondok? Yang tu ambil bukan riba tu. Tu panjang syarah tu. Bukan riba. Bukan kita bagi hutang kat bank. Kita ambil bayar bank pasal dia hutang kat kita, bank kena bayar kat kita. Itu bukan hutang. Itu dia nak bagilah. Memang duit bank ada macam-macam kan. Tapi boleh jadi duit tu duit halal, duit haram pun ada. Harus ambil. Satu saya ambil. Dan saya ambil bukan saya makan lah kan. Untuk boleh pun tak? Boleh. Atau istilahnya harus. Tu kena ngaji elok tu. Tu yang nak tahu zolim yang sebut tadi tu macam mana? Dia mesti kena ngaji, kena faham perjalanan syariat. Kalau tak faham, lagi kita rasa kita tak buat zalim apa, padahal banyak benda yang kita buat zalim. Pasal apa? Meletakkan satu tak kena pada tempat dia. Jadi asal nak sebut Allah Ta'ala, dia saja yang bagi petunjuk, dan dia nak bagi petunjuk, dia tak bagi direct, dia akan bagi melalui asbab. Hatta kita pun, kita dapat petunjuk direct kepada orang Ta'ala. Nabi, Rasul, ulama, tutup guru, penceramah, orang nasihat, betul tak? Masjid, surau, kadang melalui TV, CD, YouTube, Facebook. Dapat petunjuk pun ada sebab, jadi sesat pun ada sebab. Itu lah. Memang perjalanan tu lah. Jadi bagi betul lah kita punya sebab. Sebab petunjuk mesti bagi betul. Sebab sesat jauhilah. Macam mana sabab rahman ada, begitu juga sabab bala. Janganlah cari sabab bala. Ni bala, sabab bala duk buat, tapi nak hindarkan bencana, mana mahu. Nak dapat rahmat, tapi buat sabab bala, mana mahu. Tak boleh, tak jadi. Takkan bertembung dua-dua benda yang berlawanan macam ni. Nak dapat petunjuk, tapi duk amal benda sesat. Nak dapat petunjuk, tapi cari orang-orang sesat, mana nak jumpa. Macam mana kita nak dapatkan hidayat, pergi cari sebab hidayat. Macam mana nak hindarkan benda-benda sesat, hindarkan benda-benda sesat. Itu prinsip. Jangan salahkan orang Ta'ala di atas jadi sesat pasal pergi cari jalan sesat, walaupun minta hidayat. Pasal hidayat dah dibentang depan kita, kita tak pergi ambil, tak pergi cari jalan hidayat. Ada orang ni minta tunjukkan kami jalan lurus, tapi masjid tak pernah datang, surau tak pernah datang, pengajian tak pernah hadir. Mana nak dapat jalan lurus? Ya Allah, bukakanlah pintu hati aku. Dia sendiri tak pernah buka pintu hati dia untuk dengar mengaji. Macam mana nak buka pintu hati? Dia yang tutup pintu hati dia. Ini kita sebut atas kasab, usaha ikhtiar. Yang patutnya dia ada usaha ikhtiar tu, dia kena usahakan bi sabab rahmat, tapi dia tak buat sabab rahmat. Itu syarahan sikit bab tu. Wahai hambaku, sesungguhnya semua lapar melainkan orang yang aku beri dia makan. Jelas tak? Jadi kalau nisbah hidayat ni, sekarang kita dapat hidayat tak? Siapa bagi? Allah, Alhamdulillah. Siapa bagi kita boleh sembahyang? Siapa yang bagi kita boleh puasa? Siapa yang bagi kita boleh mengaji? Siapa boleh bagi kita zikir? Siapa boleh bagi kita baca Quran? Siapa boleh bagi kita faham agama? Siapa boleh bagi kita minat
nak belajar, nak menuntut ilmu ni siapa? La ilaha illallah min ghairi haulin minni wala quwwah. Bukan daripada upaya aku. Tu siapa? Limpah kurnia. Hadza min fadli rabbi. Ni semua limpah kurniamu ya Allah. Kau yang beri. Aku cari tak tera mana. Aku banyak malas. Main masjid pun tidur. Tapi rajin pergi masjid. Siapa tu saya tak tahu lah. Masing-masing kan. Ada orang bersungguh-sungguh tak dapat. Ada orang menyambil sambil tidur tapi mengaji faham. Siapa pergi faham? Allah. Tapi macam mana pun jangan buat pelak itu. Maksud apa? Walaupun faham tapi ilmu yang ada tak dapat petunjuk. Ada orang mengaji tak faham-faham tapi sentiasa duduk dalam keadaan taat. Itu. Jadi asal dan sebut memang Allah yang bagi petunjuk. Semua dalam keadaan sesat dapat petunjuk ni Allah yang bagi petunjuk. Lepas tu nak buat macam mana? Jadi kalau nisbah lapar, semua orang lapar melainkan orang yang aku beri dia makan. Lepas tu apa nak buat? Maka mintalah makanan dari aku, nescaya aku beri kamu makan. Memang Allah bagi makan? Ya. Bukan mak kita bagi makan. Jawab. Takkan tak faham lagi saya dah sebut tak kalau. Sebab walaupun mak bagi makan, alhamdulillah. Terima kasih mak. Orang bagi kita sumbangan duit macam mana? Alhamdulillah. Puji ke Allah Taala, Allah yang beri. Terima kasih encik, terima kasih tuan, terima kasih daun geladi. Dengan makhluk ni muamalah kita dengan makhluk. Orang berbudi kita bahasa berpatah Melayu. Tapi ke Allah Taala jangan dilupa. Sambung sikit belakang. Orang berbudi kita berbahasa dengan Allah Taala jangan dilupa. Alhamdulillah, syukur nikmat. Nanti lu tak habis lagi. Kepada Tuhan yang memberi rahmat. Selalu kita makan, alhamdulillah. Seronok dengan makanan. Tak. Seronok makanan, terima kasih pada orang beri. Lagi macam mana? Kepada Tuhan yang memberi rahmat. Allah yang memberi rezeki. Alhamdulillah. Bukan seronok dengan makanan, tapi seronok dengan siapa pemberi makanan. Allah ni kan dia yang allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nisbah minta memang semua kena minta dengan Allah Taala. Cuma bila dapat, selalunya kita sinilah halangan. Apa dia? Kita nampak makhluk lagi. Memang makhluk lagi. Tu saya kata, saya ngaji pun tutup gua ajar itu, kalaulah kita minta makan, ya Allah aku lapar ni, kau bagilah makanan dekat aku. Gelebuk jatuh pisang goreng. Gelebuk jatuh nasi mandi. Gelebuk nasi lemak jatuh malam. Gelebuk Kentucky contohlah. Tukar lain lah. Radik fried chicken. Gelebuk jatuh macam. Gelebuk air Milo. Iman koko. Gelebuk koko tin jatuh. Gelebuk macam mana? Oi, semua orang beriman. Tapi ya Allah aku lapar ni, kau bagilah makan. Tiba ada orang hantar. Baik hati orang tu ya. Kita nampak baik hati orang tu ya. Sebenarnya siapa? Allah yang bagi. Allah yang buka pintu hati dia, orang bagi hantar kita tau. Yang ni lah bab tauhid yang kita nak belajar. Tengok makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Pasal apa? Mana ada hak kita punya sendiri? Mana ada? Bila kita rasa hak kita sendiri, itulah yang duk puasa, main ujub, main riak, main sum'ah, main takabur, hubul jah, hubul riyasah, hubul mal, macam-macam. Dia takkan pergi hubullah. Takkan pergi kasih pada orang Ta'ala. Kasih ke orang Ta'ala ni bila? Bila kita sedar, la mu'tiya wa la mani' ila Allah. Tiada siapa boleh beri, tiada siapa boleh halang pemberian, melainkan semua Allah. Kita minta, memang Allah yang beri, cuma makhluk ni, laluan saja. Ambil petua tu. Petua mesti ambil. Nak dapat tu, memang nak buka pintu hati, sentiasa hati tu, teringat ilahi. Dia satu anugerah yang Allah Ta'ala beri. Macam mana pun cari sabab untuk rahmat itu diperolehi, insya-Allah. Wahai hamba-Ku, kamu semua keadaan telanjang, melainkan orang yang aku beri dia pakaian, maka mintalah pakaian dariku, nescaya aku beri dia pakaian. Macam mana Allah Ta'ala beri?
Macam-macam hal lah. Orang ni mai hadiahkan pelekat, orang ni mai bagi rida, orang ni mai bagi sorban, orang ni mai bagi duit. Dengan duit tu kita beli pakaian, kita beli jubah, beli hal ni. Siapa yang tutup aurat kita? Siapa? Allah. Siapa yang bagi pakaian kita? Allah. Ni keliling ni. Keliling ni laluan. Hakiki bagi siapa? La ilaha illallah. Ni ulama-ulama kita ajar macam mana nak dapat tauhid. Betul. Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat tauhid. Gunakan sepih tu kan. Yang jasad bersama dengan makhluk, hati bersama dengan Allah Taala. Saya sebut sepih-sepih, tertunggu labak kita ajar. Macam mana nak dapat? Siapa yang rajin muraqabah, sentiasa duk perhati, siapa yang gunakan sepih ni untuk zikir pada Allah Taala, hati itu hadir ke Allah Taala, dia dapat. Siapa bersungguh dia dapat. Jadi ilmu ni dah dapat satu hal. Betul nak macam mana? Bawa dia, gunakan dia. Kalau kita tak guna, saya ngaji pun guru buat misal macam ni. Kalau tak guna ilmu yang macam saya sebut ni, hatta kalau saya pun saya tak guna, tak berguna ilmu ni kat saya. Tak bermanfaat ilmu ni kat saya. Pasal apa? Dia ibarat macam orang bagi kita duit 1,000 buat dalam poket. Betul kita tengok orang makan sedap-sedap, kita boleh pergi beli, tapi kita tak guna duit dalam poket untuk beli, kita duduk lapar. Kalau orang ni belanja aku ke sedap, nak tunggu orang belanja, duit dalam poket kau. Boleh faham saya sebut apa? Kalaulah aku dapat hidayat, lah sebab hidayat ada kat engkau. Apa dia? Ingatlah Allah Ta'ala. Allah yang bagi kita makan, Allah dapat kenal Tuhan. Tapi kita tak mau kenal, nak pergi ingat makhluk juga. Kita tak manfaatkan ilmu yang ada tu. Duk tak nak zikir juga, duk tak nak baca Quran juga, tak nak duduk majlis ilmu juga, tak nak mengaji juga, tak nak paksa juga untuk selawat, untuk zikir, tak nak lawan nafsu juga untuk kurang makan, kurang minum, kurang dunia. Tak nak tu. Bahkan duk bersibuk dengan benda yang selain pada Allah Ta'ala. Mana nak dapat Allah Ta'ala? Tu kena perhati. Allah dia yang bagi pakaian, jadi mintalah daripada Allah Ta'ala pakaian. Nescaya dia bagi, cuma dia tak bagi direct. Kalau kita minta, ya Allah aku tak ada jubah selai pun, gelembuk jatuh jubah, macam mana? Memang beriman tau. Wali Syekh Abdul Qadir Jalani pun kalah. Bobi bahasa gitu kan. Tak faham saya sebab apa. Dia orang pun minta tak dapat macam tu Tapi apa dia? Tak ada apa yang dia tengok makhluk duk datang sampai beri kat dia, melainkan macam mana? Semuanya dia yakin itu adalah ketentuan Allah Ta'ala azali lagi untuk Allah Ta'ala beri pada dia. Satu ulama-ulama kita ni, dia nak ajar supaya yakin pada Allah Ta'ala ni. Dia punya mujahadah untuk boleh hati terasa ke Allah Ta'ala tu sampai tahap tu. Saya teringat masa duduk mengaji tu, ada kisah-kisah para ulama kita ni, dia nak ajar, nak bagi sampai dia nak bagi tahap yakin maksudnya memang Allah lah yang bagi aku makan. Dan Allah tu bukan direct lah kan, mestilah melalui wasilah kan. Tapi kata apa? Dan dia nazar kata dia, aku takkan suapkan makanan dalam mulut aku, melainkan mesti orang lain yang suapkan makanan dalam mulut aku. Ditakdirkan kat dia jadi macam-macam lah, sampai dia kena zalim, orang tangkap, orang ikat, orang seksa dia. Macam mana? Memang dia tak makan berhari-hari, sampai pada tahap dia kena gantung, kena ikat, masuk penjara, orang sebat, pukul, macam mana? Betul? Apa yang jadi? Sampai semut datang, mai buat apa? Mai bawa makanan dalam mulut dia. Aku tak nak suap makanan masuk dalam mulut aku. Aku nak yakin Allah yang bagi makan dekat aku. Semut masuk. Duduk dalam penjara kena seksa, orang dia tak payah suap makan, tangan terikat. Macam mana? Allah masih bagi dia makan melalui semut. Duk bagi makan tu, duk zikir, la ilaha illallah. Yakin sungguh memang Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji dia, memang dia bagi makan. Kita tak sampai tahap tu tak. Walaupun nazar ni, aku takkan suap makanan aku dalam mulut aku, aku takkan suap makanan dalam mulut aku. Tengok sedap sangat macam mana. Makanan tu sedap lah. Aku nazar ni, aku tak boleh suap makanan dalam mulut aku. Tambah ada bini sebelah, ling-ling,
I tak boleh suap makanan dalam mulut I nazar dah, I tak masukkan makanan dalam mulut I. You tolong suap kat I, suap kat I. I tak boleh suap dalam mulut I. Tak faham saya sebut apa? Boleh faham saya sebut? Nazar tu hukum faham, tapi dia minta supaya orang suap. Itu pun sebenarnya boleh lagi. Apa dia? Memang aku tak akan suap mulut makanan dalam mulut aku. Allah yang bagi makan. Cuma lalu ikut isteri, lalu ikut orang ni, lalu ikut orang ni, lalu ikut orang ni. Kalau dapat tauhid, tak nanti semut bagi masuk dalam mulut. Hatta yang kita suap sendiri dalam mulut pun macam mana? Allah yang allazi at'amahum min ju'. Itu ayat tu cerita kat Quraisy asal dia. Dialah bagi kita makan, dia yang bagi kita hilang daripada perasaan lapar tu. Macam mana nak dapat tauhid tu? Jadi kita belajar kitab macam ni, apa yang ada yang baca hadis kursi tauhid yang kita dah belajar tu, tengok masya-Allah ulama kita dah ajar prinsip akidah ni lama dah. Semua dia ajar tu parti untuk ambil faham daripada Quran hadis tu. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan pada malam dan siang. Dan aku, kata Allah Ta'ala, mengampunkan semua dosa. Maka mintalah ampun dariku, nescaya aku ampuni akan kamu. Dan nak ajar apa kat kita ni? Bukan kita punya perkataan, bukan Rasulullah punya perkataan. Allah yang maklumkan kat kita apa dia? Kamu duk buat salah siang dan malam. Minta ampunlah pada aku, nescaya aku ampuni kamu. Saya ngaji lah, selalu tutup guru soal, rasa tak buat dosa? Itulah masalah akhirnya. Kita tak rasa kita buat dosa. Jangan saja-saja pergi buat dosa. Ada juga geng-geng makrifatnya tu. Saja pergi buat dosa. Apa? Saja duduk tepi jalan, mengorat orang, tengok orang lalu, tengok peti poha orang. Anak dara lalu duduk mengorat, tengok orang buka-buka aurat siapa? Baru rasa berdosa, baru minta ampun ke orang salah, baru makrifat dengan Allah. Kepala otak hang macam tu. Dan ada geng macam tu yang tak tahu. Saya pernah jumpa geng-geng macam tu. Saja pergi isap okok. Apa? Kau tak tahu aku isap okok ni nak dapat makrifat dengan Allah Taala. Baru sedar berdosa. Bila berdosa macam mana? Baru nak bertaubat, baru bersungguh-sungguh taubat. Astagfirullah. Ya Allah, aku kuat merokok, ya Allah. Ya Allah. Bodoh itu. Tak, bukan macam tu. Satu, ulama kita punya aja, halus terima aja apa ni? Kita banyak dosa tak? Banyak. Apa dosa ni? Dosa kita tak pernah sedar Allah yang anugerah kita, dia bagi ada kita. Itulah dosa paling banyak dia kata. Tak rasa bahawa Allah bagi hidup aku. Dosa paling besar, hari-hari ada dosa tu. Betul tak? Ke tak adalah dosa tu? Ini sihat siapa? Tengok aku makan apa? Suplemen omega 3 apa? Saca inci oil. Lagi apa? Apa tu sauda madu. Kau tengoklah tong madu apa tong aku simpan. Makan madu syifa. Contohlah kan. Walaupun makan benda-benda yang memang dibenar syarak, benda yang elok, memang istilah dia, tapi tak hadir hati ke Allah Ta'ala. Gagal juga untuk dapat tauhid tu. Asal saya nak sebut ni, nak cerita apa? Tang kata, kita punya dosa ni, kita tak sedar ke Allah Ta'ala. Allah yang anugerahkan kita. Pertama kali apa? Dia bagi ada kita, dia bagi mendengar kita, dia bagi melihat kita. Itulah dosa kita paling banyak harian. Dosa apa? Dosa kita tak hadir hati, tak rasa wujud Allah Ta'ala yang menjadikan diri, dan tak rasa Allah Ta'ala yang menganugerahkan semua anggota panca indera, nikmat-nikmat yang kita kecapi. Hadanallah ila siratal mustaqim. Itu Allah yang kata kita ni berdosa siang malam, mintalah ampun. Macam mana nak minta? Dari dosa apa yang kita minta? Dosa apa? Nak minta ampun daripada dosa apa? Saya bahasa salah dah. Nak minta ampun dosa apa? Dosa apa? Dosa intikad lah paling banyak. Mencuri, kalau orang mencuri pun bukan 24 jam mencuri. Tapi tak hadir hati ke orang salah, tu tak kena gaya 24 jam. Na'udzubillah. Mari kita sedar sikit tu. Penuh je nak fikir tengok. Tutup guru kita dia ajar ilmu, kadang benda yang dia ajar tu manfaat besar lah, cuma kita tak ambil. Hadanallah ila siratal mustaqim. Hadis tu tak habis kita jemaah tu. Masa kita ni
Panjang dah, elok di buah perenggan tu. Wahai hamba-Ku, sambung lagi. Tapi di buah perenggan tu, kita sambung nanti lah, insya-Allah. To be continue. Tak habis lagi hadis pertama. Soal kalau ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.